Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita mulakan kuliah kita pada tajuk bangunlah masa tidur telah berlalu, ada dua perkara orang minta tolong saya sampaikan. Saya pun rasa dengan penuh keberatan untuk nak sampaikan. Pertama, dalam masa kuliah ada di belakang beberapa orang yang sedang berbual. Jadi sedang berbual ni mengganggu orang lain lah. Sebab itu dia beritahu. Jadi dia sebut orang tu siapa, tapi saya rasa ada beberapa orang yang disebut tu tak apalah, saya tidak nak sebutlah di sininya. Tapi saya nampak ni tu Bilal Zaki, dia ada Ustaz Zaki, dia selalu ada kat situ. Saya nampak jadi dia terpatu je. Jadi kalau dia bertukar tempat lain, tak kenal lah saya. Itu pertama. Jadi biasa kita di sekolah dulu, kita tukar tempat. Kalau selalu duduk situ, kita tukar letak depan. Jadi mana yang selalu berbual di belakang tu, saya minta duduk depan lah, dengan rela hati lah, tidak dengan paksa rela. Jadi tak bual lah, bagus juga. Tapi itu sekolah budak-budak, kita sekolah ketua. Pertama. Yang kedua, ada kalangan jamaah kita, dia kata, saya pun tak tengok, dia kata dia Quran dia letak di celah belakang kan, celah bawah ni lah, dia kata tolong sampaikanlah, dia kata dia tak sedap tengok Quran, dia letak di bawah ni dekat dengan kaki ke macam tu. Dia kata tafsir saya pun, dia kata dia macam tu juga. Saya tidak kira tafsir saya, tafsir siapa, tak ada lah kelebihan. Bagi saya sendiri pun sebenarnya tak ada yang lebih, sama saja kita di sini. Tapi ya, ini mimbabi al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Apa benda-benda yang tak molek boleh sampaikanlah. Tapi bagi mereka yang rasa tak tepat nak letak Quran waktu sembahyang, letak dalam beg ini dimaafkanlah. Tak dalam beg, letak di bawah. Tapi kalau letak dengan tak ada beg itu kurang senang sikit. Sama juga kalau kita ada Quran dalam poket, kita masuk tandas, kita bungkus dulu, kemudian letaklah dalam tandas pun tak apa, bukan Quran, tapi barang yang dia dalam Quran itu. Kalau nak kira atas bawah ni, sebenarnya dia tak nak kira sangat atas bawah. Kalau kita duduk tingkat atas, perpustakaan duduk tingkat bawah, maknanya duduk di bawah kita lah Quran tu, Quran, buku-buku. Tapi dia ada satu rumah khas dia. Kalau Quran dah dalam rumah dia, dalam beg ni, misalnya kita di bawah, kita letak antara kita nak sujud depan tu dengan Quran, tidak mengapa. Kalau dalam masjid ini tak bolehlah kita nak letak tempat dia tu, kena letak di sini semuanya, bolehlah. Tidak, itu beg itu misalnya letak di atas ni. Jadi ada juga orang tegur, dah lama dah beg ni letak atas ni, dia nak suruh letak di atas lain. Dia kata itu tidak menghormati Quran. Kita hormatilah pandangan-pandangan ini, dan kalau baik kita terima, kalau tak baik, kalau mengatakan tak apalah. Tapi saya rasanya baik pandangan itu. Demikian juga yang pertama saya sebut tadi, bagus juga jika kita ambil masa ini untuk kita muzakarah, untuk kita mengingat antara satu dengan lain. Saya pun tidak cadang nak mengajar dengan alkim, mengajar macam sekolah tu, tidak. Sebenarnya kita bermuzakarah. Kita pergi kepada muka surat 429, ayat yang sudah kita baca, bangunlah masa tidur sudah berlalu. Ini sebenarnya nasihat Nabi SAW kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi mula kahwin dengan Khadijah sebagai seorang peniaga.
Jadi Nabi SAW menguruskan penegakan itu. Bila Nabi SAW sampai usianya 40 dan dia kahwin, itu dikatakan umur 40. Khadijah juga umur 40. Sebenarnya tidak, Khadijah tidak berumur 40 pada ketika itu. Ini ada usaha-usaha untuk mengurangkan kedudukan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia kata Nabi umur 40, isteri dia Khadijah pun umur 40, seorang peniaga Quraisy yang kaya raya. Umur bukan 40, umur muda, umur 25, 26 macam itulah. Umur 40 tidak memungkinkan bagi seorang perempuan untuk memperolehi anak sampai 6 orang anak. 6 orang dengan Nabi, 2 laki-laki, 4 perempuan, 2 laki-laki, itu 4 perempuan. Jadi ini banyak zaman sekarang pun jugalah, kalau orang mempunyai kedudukan yang tinggi, dia sebut hak cacat tu, dia sebut hak cacat. Sama ada keluarga Nabi ke mana-mana pun, ini kemanusiaan, tabiat kemanusiaan. Jadi yang sebenarnya sumber kata 40 tahun itu tidak ada satu sumber yang sah dan muktamad. Tapi kira-kira yang munasabah lebih muda usianya daripada itu. Jadi pada suatu hari Nabi SAW menasihatkan kita sekarang ni, dia bermesyuarat dengan Khadijah, kita berhentilah kegiatan ini, kita tumpukan kepada masa kita beribadat, kita berdakwah. Jadinya sebab masa itu telah berlalu, masa tidur telah berlalu. Habis, jadi bila masa tidur telah berlalu, tak boleh tidur ke? Tidur sikit-sikit sudahlah, kita bangun beribadat malam. Itu maksud Nabi SAW. Jadi kalau masih tidur, bila kita nak bangun malam, nak beribadat malam, bila masa kita sudah berlalu, banyak yang sudah berlalu, masa akan datang tidak sebanyak masa yang telah lalu. Masa yang berlalu kalau 40 tahun, adakah usia kita ni mungkin sampai kepada 40 tahun lagi, 80 tahun misalnya? Itu tak boleh kita fikirkan. Jadi bersedialah dari sekarang ini untuk kurangkan tidur. Masa tidur sudah berlalu. Kita lihat, katanya orang yang hidup untuk dirinya, mungkin hidupnya lebih banyak rehat. Kalau tidur ini, kalau hidup ini untuk rehat, maka dia banyaklah rehat. Rehat itu lebih senang. Tetapi hidupnya kerdil, dan matinya juga kerdil. Bagi manusia yang berjiwa besar, yang memikul tugas dakwah yang agung ini, tidak lagi memperhitungkan persoalan tidur, rehat, tilam yang hangat, kehidupan yang tenang, dan kenikmatan yang selesa. Itu tidak lagi seharusnya kita fikirkan itu, sebab kita sudah melalui usia itu. Kita semakin dekat dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sangat menyedari hakikat ini. Kerana itu dia berkata kepada Siti Khadijah radhiyallahu taala anha yang menyuruhnya bertenang dan tidur. Khadijah suruh tidur, Rasulullah ambil tenang. Padahal Rasulullah pernah menguruskan harta Khadijah radhiyallahu taala anha. Tetapi Khadijah nasihatkan buat kerja sikit-sikit, sudah rehat. Barangkali Nabi SAW dengan sifatnya al-amin dan jujur pada segala pengurusannya, dia mengurus harta Khadijah sehingga lebih daripada yang diharapkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Inilah menyebabkan Khadijah menyatakan, tidur dan bertenanglah. Rasulullah berkata kepada Khadijah radhiyallahu taala anha yang menyuruhnya bertenang dan tidur. Apa dia katanya? Nabi kata, wahai Khadijah, masa tidur telah berlalu, kini ialah masa berjaga malam dan berpenat lelah dan masa perjuangan yang panjang. Ini nasihat Nabi SAW kepada Khadijah, dan nasihat ini memberi bayangan, membuat suatu bayangan bahawa corak hidup Nabi perlu tukar daripada jadi pengurus harta, pendakwah dan pengurus harta, perlu ditumpukan sepenuh masa kepada dakwah.
Dan inilah yang juga dipersetujui oleh Khadijah bagi menentukan masa depan ataupun saki-baki masa depan yang ada, untuk menumpukan sepenuh masa kepada kerja-kerja dakwah, ibadat dan kerja Islam. 73.1. Kandungan ayat pertama dari surah ini menunjukkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tertumpu kepada istiqamah dan lurus berpegang kepada agama, serta bersedia menerima tugas yang lebih besar dan mencabar. Tugas ini tidak mungkin dipikul tanpa jati diri dan pembinaan rohani yang mantap. Untuk itu seruan dibuat. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Jadi seruan yang seumpama ini sebenarnya berselimut, wahai orang yang berselimut. Dia tidak sebut wahai orang yang bekerja, wahai Muhammad, ya, orang yang berselimut. Ini mengisyaratkan kepada masa, bukan masa rehat. Berselimut ini orang nak rehat, orang nak tidur, dia berselimut. Nabi diseru atas nama itu, ya ayyuhal muzammil. Nabi kita ditugas sebagai pendakwah dalam usia 40 tahun. Usia 40 tahun, kerana usia ini sudah cukup matang. Usia ini sudah berlalu separuh usia, tapi Nabi tidak separuh usia, 2/3 daripada usianya sudah berlalu. Al-Muzammil artinya yang berselimut. Mufassirin berbincang panjang tentang arti perkataan ini, perkataan Al-Muzammil. Mengapa diseru atas nama Al-Muzammil, wahai orang yang berselimut? Kalau kita gunakan bahasa ini, wahai orang yang berselimut, oh ini tidak begitu baiklah, maknanya negatif sangat, itu muslimut. Tapi panggilan Nabi SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak berarti begitu, tapi membawa arti seruan untuk bekerja keras. Sebahagian ulama berpendapat selimut yang dimaksudkan ialah selimut nubuwah, selimut kenabian. Selimut kenabian ini maknanya untuk mempertingkatkan dakwah itu, bukan hanya lagi dakwah bersenyap-senyap, perlahan-lahan, bisik-bisik, tapi dakwah secara terbuka dan diketahui umum. Kenabian yang merupakan pakaian untuk memikul tugas-tugas sebagai Nabi. Ya. At-Tabatabai mengulas pendapat ini. At-Tabatabai mengulas pendapat ini sebagai tiada alasan yang kukuh untuk mempertahankannya. Az-Zamakhsyari membawa riwayat bahawa Nabi SAW ketika sedang tidur berselimut pada waktu malam, tiba-tiba dikejutkan supaya bangun untuk mengerjakan salat. Zamakhsyari kata begitu. At-Tabai kata tidak, selimut di sini selimut dakwah. Selimut dakwah maknanya bekerja untuk dakwah dengan keras, dengan memakai pakaian yang sesuai. Sebenarnya kan selimut ini berbeza negeri, berbeza sebenarnya penggunaan selimut. Negeri-negeri yang sejuk, selimutlah satu pakaian yang sangat sesuai. Pergi kelas pun selimut, balik rumah pun selimut, pergi kedai pun selimut. Ini di India ada selimut di mana-mana pun, tapi di dalam tu dia ada baju syarwani, macam baju Datuk Syarwani, yang kat situ namanya Syarwani. Jadi selimut maknanya satu pakaian sesuai untuk berjalan dan pergi ke mana-mana pada musim sejuk. Zamakhsyari membuat ulasan mengapa Nabi diseru supaya berselimut, disuruh atas nama selimut, kerana ayat diturunkan ketika itu Nabi sedang tidur dan disuruh supaya Nabi bangun untuk mengerjakan salat malam. Dua tokoh ini, At-Tabatabai ini orang Iran sebenarnya, Iran, dan telah meninggal dunia. Dia mempunyai sebuah tafsir namanya Al-Mizan. Mizan maknanya neraca. Buku-buku Syiah, jika kita mempunyai kepahaman yang khas sebenarnya dalam akidah Syiah, akidah Sunnah wal Jamaah, banyak buku-buku Syiah yang bagus kita baca. Tapi bukan maksud untuk menyebarkan kepada umum. Pemahaman mereka yang mendalam tentang falsafah tafsir,
sangat cantik. Saya selalu baca, tapi ada orang Jakim dia kata saya ni cenderung pada Syiah. Jadi tak betul lah, tak betul, itu fitnah. Mana ada Syiah? Saya tak tulis Syiah, tapi ada pandangan-pandangan yang boleh kita ketengahkan. Saya rasa apa salahnya. Tapi kalau itu pun dikatakan Syiah, yang duduk meniaga minyak dengan Syiah tu tak Syiah dah. Syiah lah. Kita pun ada perjanjian jual beli, banyak perjanjian kita dengan Iran. Kita orang tak kata kita Syiah. Tapi kalau saya baca buku Syiah, kebetulan orang mari dia tengok ada buku Syiah, maka saya Syiah. Ini satu perkara yang boleh dianggap sebagai satu fitnah besar. Jadi dengan itu saya pun untuk kepentingan pedoman mutakin saya tak tunjuklah luar. Kalau macam tu tak boleh ada lah. Tapi orang datang tu dia tak tahu nak baca apa, kitab saya terbuka, boleh baca lah, siapa dia boleh tengok. Maka sekarang ni tidak adalah, tak ada sebut macam tu. Dan saya pun tak je nak tengok kitab saya ni kitab Syiah, ni Syiah, tak lah. Apa saya nak sebarnya kalau dah orang tak suka Syiah. Tapi pemikiran Syiah itu dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah pun banyak. Kalau kita nak ubah, nak cakap satu demi satu, kita boleh keluarkan banyak pandangan Syiah di dalam mazhab Sunni. Pandangan Ja'far As-Sadiq misalnya, yang diterima oleh Imam Abu Hanifah dan diterima oleh Imam Syafi'i, juga banyak kita dapati kerana mereka merupakan satu keluarga dulunya. Dia sepupu, dua pupu, tiga pupu, begitu saja pada zaman awal Islam. Jadi sampai sekarang ni dah jauh lah. Tapi jauh pun Syiah, itulah Syiah, Sunni dan itulah Sunni. Kedua-dua ini bukan mazhab yang bermusuh antara satu dengan lain jika tidak dipolitikkan isu itu. Tapi setelah dipolitikkan isu, bukan Syiah itu yang salah, tetapi pemikir-pemikir politik hari ini yang di belakangnya kuasa-kuasa besar, itulah yang menjadikan kita rusak, peperangan di sana sini kerana kuasa-kuasa besar melaga-lagakan orang kecil ini supaya mereka perang senjata mereka bekalkan. Ini semuanya diketahui orang. Mereka menarik sekali ayat ini kerana membuat seruan kepada Nabi SAW atas nama orang yang berselimu. Biasanya seruan dibuat atas nama Rasul atau Nabi. Mungkin tujuannya ialah mengingatkan bahawa masa sekarang bukan masa tidur. Itu makna ya ayyuhal muzammil, wahai orang muslimun, untuk mengingatkan bahawa masa sekarang bukan masa selimut, masa bangun sembahyang. Mungkin tujuannya ialah mengingatkan bahawa masa sekarang bukan masa tidur dan berselimut lagi, tetapi masa berjaga malam, masa berpenat lelah, dan masa perjuangan yang panjang. Jadi kebanyakan mufassirin lebih cenderung kepada tafsiran yang akhir ini kerana ada riwayat daripada Sa'ad ibni Hisham, katanya qultu li Aisyah radhiyallahu anha anbi'ini an qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat alasta تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة. Jadi hadis ini menyatakan, maksud hadis, aku bertanya Aisyah radhiyallahu taala anha, berilah tahu kepadaku tentang salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Hisham ini dia bertanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi bila orang lelaki bertanya orang perempuan ini, bolehkah kita fahamkan bahawa hubungan orang lelaki dan orang perempuan ini terbuka, sejak mana terbuka ataupun tertutupnya hubungan? Kalaulah orang perempuan ini dia duduk dalam kurungan, tentunya bagaimana Sa'ad bin Hisham datang nak tiba-tiba nak panggil Aisyah, nak tanya bagaimana Nabi semayang. Kedudukannya tentulah sekurang-kurangnya muka tidak ditutup, tak tutup muka. Dan bagi lelaki yang ingin bertanya orang perempuan seperti Aisyah, mungkin bila-bila masa dia boleh bertanya, terutama sekali tentang amalan Nabi SAW dan tentang hukum-hukum.
begitu. Kalaulah orang perempuan ini terkurung di dalam bilik kurungan, jadi tentunya hubungan dengan orang lelaki sulit dan sangat terbatas. Sangat terbatas. Di sini aku tanya, kata Hisham, Sa'ad bin Hisham, aku tanya Aisyah radhiyallahu taala anha, berilah tahu kepadaku tentang salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Aisyah, tidakkah engkau baca surah Al-Muzammil? Muntah baca surah Al-Muzammil. Ini jawapan orang apa isteri Nabi lah, dia ada kedudukan dia. Aisyah ni pun dia ada kedudukan dia dan dihormati pada tempatnya. Tempat Aisyah seorang yang berilmu, seorang yang berilmu, tidak mudah untuk ditandingi oleh orang lelaki. Malah dia sebaris dengan orang yang disebut mukassirina fil riwayah. Mukassirina fil riwayah ni standard dia Abu Hurairah yang banyak hadis, Abdullah ibn Umar ini banyak hadis, banyak hadis, Abdullah ibn Mas'ud ini banyak hadis. Aisyah memang dalam 10 orang yang pertama rawi-rawi yang meriwayatkan banyak hadis. Aisyah barangkali yang kelima dan yang keenam. Yang kelima, yang keenam itu pun tinggi. Itu pun sangat tinggi lah maksudnya. Tapi bilangan itu boleh jadi berbeza-beza antara satu dengan lain dari sudut kandungan mutu hadis itu sendiri. Ya. Kemudian tak baca ke surah Al-Muzammil? Jawab Sa'ad, ya kami, kata Aisyah. Ya kata kami, ya kata Aisyah. Tak kena tepat baca tu. Jawabku, ya. Jawab siapa? Jawab Sa'ad bin Hisham. Kata Aisyah pula, Allah mewajibkan salat malam pada awal surah ini. Artinya surah ini menentukan hukum. Pada awal hukumnya sembahyang malam diwajibkan, wajib kepada seluruh Nabi dan umatnya. Kemudian dimansuhkan hukuman wajib itu. Pada awalnya ini salat yang diwajibkan, salat tahajud namanya. Kemudian dimansuhkan hukum, tinggal sunat saja. Banyak amalan yang seumpama itu pada awalnya diwajibkan dan kemudian ditukarkan hukumnya daripada wajib pada sunat, seperti sembahyang witir, seperti sembahyang tahajud. Ini pada hukum asalnya wajib. Oleh kerana itu Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih menyatakan hukum salat witir ini wajib. Imam Syafi'i kata tidak wajib, tapi Imam Syafi'i kata dia wajib tapi tidak fardu, membezakan di antara fardu dan wajib. Jadi fardu dengan wajib ni, fardu yang 5 waktu, yang wajib itu yang sunat tapi kedudukannya tinggi, hampir-hampir dengan wajib. Antaranya sembahyang tahajud dan sembahyang witir. Kita pergi sikit lagi. Ya. 73.2. Suruhan dari langit ini memerintah supaya bangun untuk memikul tugas berat yang sedang menunggu, iaitu qumil laila illa qalila, bangunlah beribadat pada waktu malam kecuali sedikit masa untuk berehat. Jadi dengan tidur malam dan sembahyang, mana lebih banyak masa? Masa sembahyang lebih panjang. Masa panjang, lebih panjang daripada tidur, masa sembahyang. Qumil laila illa qalila, bangunlah, sembahyanglah malam kecuali sedikit saja digunakan untuk tidur, yang banyaknya digunakan untuk sembahyang. Macam tu. Kita tidurlah banyak-banyak, sembahyang baca kuliah dengan qul huwallahu cukup dah. Itu bukan nak sembahyang. Nak sembahyang. Jadi inilah dia kedudukan kita sebenarnya jauh lagi daripada tahap yang sepatutnya kita berada padanya. Ini bagi orang yang bangun. Yang tak bangun langsung tak kira lah. Ayat menyingkap perkataan qum. Ayat mengungkap perkataan qum artinya bangunlah untuk bersalat malam, tetapi tidak mengungkap salli, artinya sembahyang. Kalau salli maknanya sembahyang, kalau qum maknanya bangunlah. Ini kerana bangun pada waktu malam itu tidak hanya untuk ibadat salat sahaja, tetapi meliputi juga
doa, membaca Quran, membuat kajian, menulis, membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu makna qum. Ayat tidak menyatakan salli bil-laili illa qalila, semayang di waktu malam kecuali sedikit saja. Tidak dikata qumil laila illa qalila, jangan tidur banyak malam. Qum, bangun. Jadi bila bangun itu maknanya kerja-kerja ibadat pun termasuk dalam qum, bangun. Tidak mestinya bangun semayang, bangun baca Quran, bangun baca doa, bangun baca buku, bangun buat kajian. Ini semuanya maknanya qiyamul lail. Jangan kita salah anggap bahawa semayang saja yang ditumpukan, lain-lain tidak. Saya salah paling kurangnya kalau kita boleh buat malam ni, kalau boleh lah kita bangun 1 jam tu dah cukup. Kita bagi 15 minit 15 minit untuk membaca, 15 minit lagi untuk semayang, 15 minit lagi itu untuk menulis ke, ataupun untuk mengkaji ke, ataupun untuk berdoa. Kemudian 15 minit lagi untuk baca untuk saya sebut tadi baca Quran, untuk amalan-amalan selain daripada yang kita sebutkan itu. 4 bahagian, 1 jam bagi kepada 15 minit cukup baik. Tapi kalau tumpukan satu saja maka pun qiyamul lail juga, tapi kurang baiklah. Sebabnya bila kita tumpu kepada satu pekerjaan akan kurang yang sepatutnya juga diletakkan dalam senarai yang sama. Malam digunakan bukan hanya untuk rehat ibadat, tetapi satu peluang bagi orang mukmin untuk meningkatkan diri cara kecemerlangan rohani dan fikiran, untuk bermunajat dengan Allah Tuhan sekalian alam. Di sini bermulanya perancangan yang teliti untuk masa hadapan, sama ada untuk hari akhirat yang jauh dan untuk hari esok yang dekat. Jadi bangun malam itu tujuannya inilah perancangan, membuat perancangan untuk hari akhirat dan untuk hari dekat. Detik-detik pada waktu malam istimewa dengan keheningan dan ketenangannya, dengan jauhnya daripada gangguan dan kebisingan makhluk pada waktu siang hari. Justru Allah menjadikan malam sebagai waktu temu janji Allah dengan hambanya yang saleh. Pemilihan waktu malam untuk amalan seperti salat, tahajud, kerana musuh-musuh tidur pada waktu ini dan kerja-kerja duniawi biasanya tidak beroperasi di waktu malam. Oleh itu eloklah saat ini dikhususkan kepada pendidikan jiwa dan kerohanian, illa qalila, kecuali sedikit saja. Jadi satu perkara laginya, kalau kita pada waktu malam ada perlawanan bola, kita tak tinggal. Jadi tidaklah susah sebenarnya untuk bangun malam bertahajud, tidak menjadi susah. Boleh dalam kemampuan kita. Kalau untuk nak menonton tu boleh kita menjaga malam, maka untuk ibadat mengapa tak boleh? Kalau kita tak boleh, takcilah macam tu. Takcilah tidak seimbang dunia kita. Kita kata dulu illa qalila, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.